Malaysia adalah antara pengguna utama daging ayam di seluruh dunia. Statistik meramalkan rakyat Malaysia akan mengambil anggaran 49.9 daging ayam setiap orang pada tahun 2020, iaitu hampir 10 kali ganda lebih banyak berbanding daging lembu. Industri ayam jelas menjadi industri yang paling penting di negara Malaysia. Jualan ayam segar juga telah terjejas berikutan PKP, di mana hotel dan restoran yang merupakan saluran penjualan utama untuk ayam segar hanya beroperasi pada tahap yang minimum. Berbeza dengan peningkatan permintaan untuk nugget, sausage, roti burger dan daging deli yang meningkat 3 hingga 4 kali ganda. Kitaran ini banyak dipengaruhi oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Berikutan PKP yang panjang, harga ayam segar terjejas kerana penternak ayam dirancang mengikut jadual dan penternak tidak mempunyai kemudahan untuk penyembelihan dan penyimpanan, di mana ianya boleh memilih untuk menjual pada harga yang rendah. Faktor kebolehskalaan operasi dan aliran tunai yang sihat juga adalah sangat penting bagi menghadapi turun naik harga. Walaupun Malaysia telah menarik balik larangan ekspor ayam segar ke negara jiran Singapura, harga ayam mentah tetap meningkat pada Julai ini. Berikutan itu, rundingan dilakukan bersama Persatuan Peternak Ayam Negeri Selangor bagi mendapatkan gambaran sebenar isu yang berlaku serta perbincangan bersama Wakil Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi mendapatkan penjelasan dan tindakan yang akan dilakukan oleh kementerian. Pernyataan masalah. Di Malaysia, kenaikan kos makanan telah menyebabkan harga ayam melonjak dalam beberapa bulan kebelakangan ini, dan peruncit telah membuat catuan jualan sebagai tindak balas. Bernama melaporkan, Kementerian Pertanian menjelaskan terdapat pemeriksaan dilakukan berikutan laporan sekumpulan kartel ayam telah mengambil tindakan menghentikan operasi ladang sehingga menyebabkan kekurangan bekalan ayam di pasaran. Di samping itu, terdapat juga ternakan ayam menghadapi masalah penurunan berat badan berikutan kualiti makanan ayam, penyakit dan cuaca yang terlalu panas, terutama di reban terbuka yang menjejaskan bekalan ayam di kawasan tertentu. Skim Kawalan Harga Keluarga Malaysia yang menambah harga maksimum ayam RM8 untuk borong dan RM9.30 runcit sekilogram telah memerah margin keuntungan pengeluar dan telah menyebabkan banyak pengeluar kecil hingga sederhana mengalami kerugian kewangan yang besar. 3.0 Impak kekurangan bekalan ayam segera kepada komuniti. Krisis bekalan ayam segar di Malaysia semakin memuncak selepas Syawal apabila beberapa tempat terputus bekalan ayam. Ditambah lagi permintaan yang meningkat dengan pengguna yang rancak mengadakan rumah terbuka Syawal di seluruh Malaysia. Rangkaian makanan segera di Malaysia turut merasakan kesan kekurangan bekalan ayam yang menyebabkan menu mereka kekurangan beberapa item sehingga menggantikan dengan barangan harga yang sama. Ketua Pegawai Komersial Nando's Malaysia, Chai Hui Put berkata, mereka telah mengalami kekurangan dan bekalan yang memperkenalkan pelbagai pilihan vegetarian untuk mempelbagaikan menu. Pada 23 Mei, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Malaysia akan menghentikan ekspor 3.6 juta ekor ayam sebulan sehingga harga stabil. Singapura memantau dengan teliti situasi import ayam dari Malaysia dan akan bekerjasama dengan pihak berkepentingan. Model rundingan. Model rundingan ialah satu proses di mana dua atau lebih individu berkomunikasi dengan tujuan untuk meneruskan atau mencapai kepentingan atau objektif yang berbeza dan bercanggah. Intipati rundingan adalah pihak-pihak mempunyai pilihan untuk mencapai keputusan lebih daripada satu pilihan. Untuk perundingan yang berjaya, pihak-pihak rundingan mesti mencapai satu persetujuan. Persetujuan itu mestilah sesuai dan hasilnya mesti disetujui oleh dua pihak. Ini bermakna kedua-dua pihak itu akan mencapai hasilnya dan hasilnya itu akan diterima oleh kedua-dua pihak. Kepentingan pihak yang bercanggah dalam rundingan boleh dibentangkan dalam dua rangka kerja dua dimensi, iaitu dikenali sebagai model keprihatinan berganda
berpendapat. 5.0 Perbincangan. Sebelum memulakan sesebuah rundingan, perlu menyatakan dengan jelas objektif rundingan supaya kelihatan tegas dan jelas dengan apa yang dimahukan. Ini sekaligus menunjukkan pihak perunding serius untuk berunding dengan pihak lain dan cuba mencari titik kata penyelesaian untuk kedua belah pihak. Oleh sedemikian, jika pihak yang berunding cuba menyangkal, maka pihak berunding lihat cukup bersedia dengan menggunakan kenyataan neutral, bukannya tuduhan, penegasan bukannya kenyataan negatif, soalan bukannya ugutan. Ia sentiasa penting untuk meringkaskan apa yang telah diperkatakan, merekodkan persamaan dan mendokumentasikan dialog. Rundingan berkumpulan memastikan perunding sentiasa selari dengan personaliti rakan perundingan, malah menentukan peranan dan masa. Ini mengenai mengubah perkara yang telah dibincangkan menjadi tawaran dan kemudian menjadi perjanjian. Jangan buang masa anda dalam rundingan tidak bermakna yang tidak berorientasikan matlamat. Bersetuju pada setiap barangan yang boleh didagangkan seperti yang telah anda tentukan terlebih dahulu. Sebaik-baiknya, anda harus menyusun dialog ini sedemikian rupa sehingga perkara mudah dijelaskan terlebih dahulu, diikuti dengan perkara yang sukar. Akhir sekali, anda membincangkan pemecah perjanjian, iaitu kriteria penentuan. Hai, saya Janani, anak perempuan Malcolm, nombor metrik 269035, akan menerangkan mengenai cadangan strategi rundingan dan taktik mengatasi isu. Perundingan kolaboratif atau kerjasama adalah strategi di mana kedua-dua pihak akan mempunyai matlamat yang sama dalam fikiran mereka. Mereka akan cuba untuk mencapai matlamat dengan mencipta lebih banyak nilai dalam perjanjian supaya kedua-dua pihak boleh mendapatkan lebih banyak semasa mengagihkan dan juga ia akan dilakukan secara adil. Mencipta nilai pula bermaksud selepas menandatangani sesuatu perjanjian dalam perundingan, kedua-dua pihak harus percaya bahawa hasil rundingan meninggalkan mereka dengan baik seperti yang mereka akan berlaku sekiranya tiada persetujuan antara pihak. Selain itu, terdapat 10 taktik semasa melakukan rundingan, iaitu taktik yang pertama adalah permintaan melampau disusuli oleh konsentrasi kecil dan perlahan. Taktik yang kedua pula adalah taktik komitmen. Taktik seterusnya ialah strategi rundingan ambil atau tinggalkan. Yang keempat adalah mengadakan tawaran yang tidak dibalas. Kelima adalah cubaan untuk membuat perunding tersentak. Taktik yang keenam pula adalah penghinaan peribadi. Taktik yang ketujuh adalah menggertak dan berbohong. Taktik yang kesembilan adalah ancaman dan amaran. Taktik seterusnya ialah memperkecilkan alternatif perunding dan polis yang baik dan juga polis yang jahat. Sekian, terima kasih.